Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid kelas 6 Intelijen. Bertemu kita untuk PDPR hari ini. Kita masih dalam topik yang sama, tapi nak hujung-hujung dah. Kita nak habis dah topik kebolehjadian. Hari ini kita nak sambung kita punya modul lagi 2 soalan. Okey, ingat kebolehjadian macam biasa ada 5 kebolehjadian. Pasti, mustahil, sama kemungkinan, kecil kemungkinan, besar kemungkinan. Ini semua orang dah tahu. Ini jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, jom kita buat sama-sama. Baik, sebelum nak buat, pastikan awak baca dulu betul-betul apa arahan dia. Okey, soalan dia cakap padankan kenyataan berikut. Maksud padankan ni dia suruh awak garis saja, tapi kena baca soalan dia. Tahun lompat berlaku setiap 4 tahun sekali. Baru je minggu lepas kita buat benda ni pasal tahun lompat, betul tak? Tahun lompat ni adalah tahun yang dia hanya berlaku 4 tahun sekali. Betul ke tak? Okey, jadi dia ada bagi 3 jawapan. Pasti, besar kemungkinan, mustahil. Maksud dia, okey, tahun lompat ni kalau awak tahu, dia memang akan berlaku setiap 4 tahun sekali. Maksud dia bulan 2 tu akan ada 29 hari. Okey, dia akan ada lebih 1 hari, tapi dia hanya berlaku 4 tahun sekali. Confirm tak berlaku? Confirm berlaku. Okey, jadi jawapannya apa yang awak kena buat? Jawapannya adalah pasti. Jadi awak garis saja. Jangan cakap besar kemungkinan. Okey, benda ni confirm berlaku. Okey, itu je. Tengok free dapat 1 markah. Okey. Tapi awak tengok, okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni dia tak ada kena-mengena pun dengan kebolehjadian. Dia memang ada soalan dia campur-campur macam tu je. Soalan pertama kebolehjadian, soalan kedua ni tak ada kaitan pun. Tapi alang-alang kita buat terus Okey, jom kita tengok soalan senang je ni. Rajah 5 menunjukkan waktu muka jam pada suatu pagi. Ingat lagi tak apa cikgu cakap? Kalau dapat aja gambar muka jam ni, benda pertama awak kena buat apa? Tulis dulu jam tu. Tak kisahlah soalan tu minta apa pun, tulis dulu pukul berapa dekat sebelah ni. Okey, tengok. Baca jarum pendek dulu. Jarum pendek dia menunjukkan dekat 10. Tulis 10. Okey, titik 2. Lepas tu jarum panjang baca gandaan 5. Okey. 5, 10. Jadi 10 pagi. Dia cakap morning tak? Pagi AM. M ni adalah morning. Morning tu pagilah. Okey, baik. Lepas tu soalan dia cakap pukul berapakah 15 minit selepas waktu ditunjukkan. Maksud dia awak ada buat benda 15 minit, awak belajar ke 15 minit, pukul berapa? Maksud dia selepas. Jadi operasi apa kita kena buat? Operasi tak lain tak bukan operasi tambah. Okey, jom kita buat operasi tambah. Maksud dia awak kena buat 10, tulis 10 kena tambahkan dengan 15 minit. Ini soalan senang aja. Okey. 5, 2, titik jangan lupa. Lepas tu 10. Ini adalah waktu pagi, kena tulis AM. Jadi inilah jawapan dia, 10.25 AM. Senang ke tak? Senang aja. Okey. Kalau selepas kita kena tambah, kalau sebelum kita kena tolak. Settle soalan yang pertama. Jom kita pergi tengok soalan yang kedua pula. Okey, baik. Sama juga soalan dia, kita baca dulu. Rajah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor yang terdapat dalam sebuah kotak. Maksud dia ni dia ada dalam kotak, cuma dia tak lukislah kotak. Ni cikgu tambahkan sikit kotak. Okey, ni ada dalam kotak. Okey, lepas tu dia cakap Ziyad mengambil sekeping kad secara rawak. Maksud dia tak tengok kad tu, dia ambil je. Apakah kebolehjadian Ziyad mendapat kad nombor genap? Nombor genap, tahu tak nombor genap tu apa? Nombor genap tu adalah nombor yang boleh, ni yang cikgu gariskan, nombor genap. Ingat lagi tak maksud nombor genap ni? Nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, dia kalau genap dia punya lawan dia apa? Ganjil. Okey, genap cikgu tulis genap. Lepas tu ganjil. Ganjil tak boleh bahagi dengan 2. Maksud tak boleh bahagi dengan 2 ni kita akan dapat baki. Okey, jom kita tengok nombor yang pertama, 13 ni, nombor 13. 13 boleh bahagi 2 ke tak? 13 tak boleh bahagi dengan 2. Kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat baki. Jadi 13 duduk dekat nombor ganjil. Cikgu buat kat bawah ni Lepas tu, lepas 13, 14. 14 boleh bahagi dengan 2. 7 darab 2, 14 kan? Jadi 14 akan ada dekat atas. Okey. Nombor 18. 18 boleh bahagi dengan 2 tak? Boleh. Okey, 18 nombor genap. 11 boleh bahagi dengan 2 tak? 11 tak boleh bahagi dengan 2. Jadi 11 duduk dekat nombor ganjil. 22. Terang-terang lah. Sebab apa? 22. 2 ni memang confirm boleh bahagi dengan 2. Jadi ni adalah nombor genap. 22. Lagi 47.
47 boleh bahagi dengan 2 tak? Awak tengok nombor 7 yang belakang tu. 7 boleh bahagi 2 tak? Kalau 7 tak boleh bahagi 2, maksud dia adalah nombor ganjil. Tulis 47. Okay, last kali 55. Tengok nombor belakang, 5 boleh bahagi 2 tak? 5 pun tak boleh bahagi dengan 2. Jadi 55 adalah nombor ganjil. Okey, baik, jom kita selesaikan. Dia tanya apakah kebolehjadian Ziyad mendapat kad nombor genap. Lepas kita dah susun, kita dah kumpulkan, kita kena kira ada berapa nombor genap. Jom kita kira. 1, 2, 3. Nombor genap ada 3. Nombor ganjil ada 1, 2, 3, 4. Maksud dia ganjil lagi banyak. Walaupun 1 dia lagi banyak. Okey, genap 3, ganjil ada 4. Soalan dia tanya berkaitan dengan genap. Kalau bilangan dia sikit, genap sikit kan bilangan dia kan? Maksud dia kurang daripada ganjil. Maksud dia sikit lah, kecil. Jadi jawapannya adalah kecil kemungkinan. Awak tik je dekat kecil kemungkinan, itu je. Okey, terangkan jawapan anda dekat 3A. Dia suruh bagi tahu kenapa kita cakap kecil kemungkinan. Sebab kita bagi tahu bilangan nombor ganjil lebih sedikit dari nombor genap. Okay, awak boleh tulis macam ni, ataupun awak nak tulis genap sama dengan 3, ganjil sama dengan 4. Itu pun boleh. Faham? Okay, nak tulis dalam ayat pun boleh. Sebab apa? Sebab bilangan nombor ganjil lebih sedikit. Maksud dia lebih kecil. Sebab itulah dia jawapannya adalah kecil kemungkinan. Okay, settle soalan tu, senang je. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, ni dia sambung berkaitan dengan masa. Dia saja selitkan, tapi alang-alang kita buat lah, tak ada masalah pun. Okay, jom soalan senangnya ni. Dia cakap 7 tahun 6 bulan tambah 2 tahun 10 bulan. Kalau macam ni, macam biasa ni, macam kita refresh balik lah. Kita buat dalam bentuk lazim. Tulis 7 T tu tahun tau. Cikgu buat T je. Okay, 6 bulan. Okay, ni cikgu bahagikan 2 macam ni. Okay, tambahkan dengan 2 tahun 10. Tulis dalam ni 10 bulan. Alamak, cikgu makan ruang lah. Tak apa. Okay, buat bentuk lazim macam ni, senang je. 10 tambah 6, awak akan dapat 16. Lepas tu 7, 8, 9. Okey, siapa tinggalkan dalam bentuk macam ni, dia hanya dapat 1 markah. Sebab apa? Okey, cikgu sambung dekat tepi ni. Jawapan 9 tahun 16 bulan. Okey, cikgu sambung kat tepi ni tau. Sebab tak cukup ruang. Okey, sebab apa cikgu cakap siapa tinggal tu dapat 1 markah je? Sebab dalam 1 tahun ada 16 bulan ke? Tak ada kan? Sama juga, dalam 1 tahun hanya ada 12 bulan. Jadi kena tolak 12 tambah 1. Alah, macam masa juga tu. Okey, 6 tolak 2, kita akan dapat 4 bulan. 9 tambah 1, 10 tahun 4 bulan. Ini jawapan yang akhir dia. Okey, sama je macam yang masa tu. Sebab apa kita kena tolak? Sebab tak ada pun 16 bulan. Dalam 1 tahun kita boleh tukarkan dia terus. Sebab dia lebih daripada 12. Okay, baik, tapi tak salah kalau awak tinggal macam ni, cuma markah kurang. Okay, tuliskan jam 00.45 dalam sistem 12 jam. Okay, jam 00.45 dalam, dia nak dalam sistem 12 jam. Sistem 12 jam ni maksud dia sistem kita lah, jam kita sekarang. Okay, jam maksud dia daripada 24 jam tukar daripada sistem yang kita pakai sekarang. Okay, ingat tak lagi cikgu cakap 00.45. Kalau mula dengan 00, dia adalah waktu pagi. Okay, dia adalah waktu pagi. Okay, kalau 00 ni waktu apa? Siapa ingat ni? 00.45. Kalau 00, kalau 00 ni adalah pukul 12.45. Tapi 12.45 ni kita nak tahu 12.45 tengah hari ke ataupun 12.45 tengah malam. Ingat tak, kalau mula dengan 0 ni maksud dia 12 yang waktu kita tidur tu, waktu pagi yang kita tidur. Jadi dia akan jadi waktu AM. Okay, itu jawapan dia. Senangnya kan, 12 titik jangan lupa. Okay, 12.45 AM. Okay, settle soalan. Awak selesaikan 2 tugasan ni saja. Okay, yang lain cikgu rasa kalau ada masalah boleh message cikgu ataupun untuk cikgu bimbing awak. Okay, cikgu rasa dah tak ada apa-apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.